Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberi lagi kita kesempatan untuk bertemu di episod kali ini, di mana saya Muhammad Hafiz Iskandar bin Abdullah Sani akan berkongsi tentang dakwah dan bentuk-bentuknya. Namun saya cuma akan berkongsi secara ringkas bentuk dakwah secara bil lisan. Apakah maksud dakwah bil lisan? Dakwah bil lisan ini ialah dakwah yang dijalankan menggunakan komunikasi tutur cara, bicara dan juga kata-kata. Okey. Apabila kita ingin menyampaikan sesuatu, kita mestilah mempunyai prinsip. Oleh itu, prinsip-prinsip yang terikat dengan bentuk dakwah bil lisan ini terdapat 6 prinsip yang utama. Oleh itu, kita mulakan dengan prinsip yang pertama, iaitu qaulan sadida. Maksud qaulan sadida ini bermaksud bicara, ucapan ataupun perkataan yang benar. Prinsip ini lebih tepat ke arah konten dakwah tersebut. Isinya mestilah benar, fakta dan informasinya mestilah betul, sahih, tidak dibuat-buat, tidak diubah-ubah. Apa yang asli informasi itulah yang disampaikan. Tiada tokok tambah, tiada manipulasi. So itulah prinsip yang pertama, iaitu qaulan sadida. Seterusnya qaulan baligha. Prinsip ini menekankan tentang ketepatan, kefasihan dan kejelasan fakta. Perkataan-perkataan yang digunakan mestilah efektif, tepat, senang difahami dan tidak berbelit-belit. Mengikut konteks dakwah bil lisan ini, qaulan baligha ini lebih kepada kesesuaian penggunaan kata dengan target audience kita. Misalnya, jika kita mempunyai target audience para cendekiawan, maka penggunaan katanya juga harus seiring dengan level intelek para cendekiawan. Jika target audience kita rakyat marhin, haruslah kita mengikuti kesesuaian tutur kata kita untuk memudahkan mereka memahami konten dan isi dakwah kita. Itulah maksud secara ringkas. Kemudian kita teruskan kepada prinsip yang ketiga, iaitu qaulan ma'rufa. Qaulan ma'rufa ini bermaksud perkataan yang baik, ungkapan yang sopan, sindiran yang tidak kasar dan juga tidak menyinggung perasaan. Maksudnya di sini teguran kita itu haruslah lembut dan tidak menghiris perasaan ataupun menyindir secara kasar. Tujuan kita menyindir secara halus itu ialah agar mereka mendapat kesedaran ataupun sedar yang mereka telah melakukan kesalahan ataupun melakukan benda-benda yang tidak patut. Oleh itu, teguran kita haruslah lembut. Sebagai maksud lainnya juga, qaulan ma'rufa ini bermaksud perbincangan yang bermanfaat dan membawa kepada kebaikan. Bukannya omong kosong, bukannya sembang-sembang tiada isi, tidak. Oleh itu, para pendakwah haruslah menitik beratkan prinsip ini dalam dakwah mereka. Seterusnya qaulan karima. Prinsip yang keempat ini menyeru kita agar menggunakan perkataan yang mulia, penuh rasa hormat, lemah lembut, bertata susila, maafkan saya. Prinsip ini lebih menyentuh tentang struktur ayat kita yang akan kita ungkapkan. Perkataannya haruslah baik, sopan dan tidak jahat, tidak lucah, tidak sembrono dalam berkata-kata. Itulah yang ditekankan oleh prinsip yang keempat, iaitu qaulan karima. Diteruskan lagi dengan prinsip yang kelima, iaitu qaulan layyina. Prinsip yang ini
lebih menekankan tentang aspek suara dan penyampaian. Intonasi haruslah lembut, haruslah tenang, ramah dan tidak membentak, tidak menengking. Suaranya digunakan lunak, bukannya marah, agar target audience kita lebih senang mendengar dakwah yang kita sampaikan. Seterusnya dan juga prinsip yang terakhir yaitu kaulan maisura, prinsip yang keenam. Apa prinsip yang terakhir ini? Prinsip ini menyentuh tentang ucapan ataupun message yang senang diterima. Senang, memang ayat yang senang, tidak menimbulkan rasa gelisah, tidak menimbulkan rasa tidak selesa. Ayat-ayatnya positif, molek, manis didengar. Maksudnya di sini kita digalakkan untuk lebih bercerita tentang kebaikan dan keindahan syurga daripada keburukan neraka. Oleh itu mereka target audience kita lagi senang dan terbuka hati untuk mendengar lebih lanjut dakwah kita. Maksudnya di sini kita seharusnya menceritakan tentang lebih kepada kebaikan, keindahan, faedah, faedah yang baik, benefit, dan kita digalakkan untuk mengelak dari menceritakan tentang keburukan, akibat-akibat, kesan buruk, agar target audience kita tidak rasa dicemuh dan mereka rasa mereka lebih fokus kepada benda-benda yang baik dan tidak fokus kepada benda-benda yang buruk dan jahat itu. Okay. Alhamdulillah dengan 6 prinsip ini, insyaallah proses dakwah dapat berjalan dengan lebih lancar dan berjaya insyaallah. Oleh itu, itulah sahaja masa kita untuk episod kali ini. Segala yang baik itu semuanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan dan kesilapan adalah salah saya sendiri. Moga-moga perkongsian kita kali ini dapat menjadi nasihat kepada diri saya sendiri dan juga penonton yang menonton video ini, episod kali ini. Oleh itu, sampai di sini sajalah. Oleh itu, sekianlah saja masa kita pada episod kali ini. Saya undur diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu je tadi Hafiz Iskandar, dia telah pun membentangkan tentang isu dalam bil lisan, iaitu salah satu daripada bentuk komunikasi dakwah. Sekarang tibalah pula masanya untuk saya, Muhammad Muzammil Putra bin Rosli, untuk menerangkan tentang satu lagi bentuk komunikasi dakwah, iaitu bil kitabah. Baiklah, bil kitabah ni bermaksud dakwah yang disebarkan melalui tulisan. Jadi selagi dia dalam bentuk tulisan, sebarang bentuk dakwah yang disebarkan melalui buku-buku ilmiah, surat khabar, majalah dan media sosial, selagi dia berkaitan dengan dakwah dan agama Islam, ia dikira bil kitabah. Pertamanya saya ingin menerangkan tentang dalil dan hadis yang menerangkan tentang keutamaan penyebaran dakwah dalam bentuk tulisan. Yang pertama ialah surah Al-Alaq, wahyu utama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ayat 1 sehingga 5, ia bermaksud, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Ia menciptakan manusia dan dari sebuah darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi ini merupakan wahyu pertama, dan apa yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah arahan bacalah, dan frasa pena dan tulisan juga ditekankan di sini.
Dan seterusnya saya ingin membaca hadis yang diriwayatkan oleh Anas Ibnu Amru. Rasulullah telah berfirman, hendaklah kamu ikat ilmu dengan tulisan. Jadi di sini kita dapat menyatakan bahawa kita dapat simpulkan bahawa ilmu itu sentiasa ada, namun kalau kita hanya bercakap kepada orang lain, itu merupakan langkah yang tidak efisien untuk menyebarkannya dengan lebih ramai orang. Jadi ilmu tu kita perlu rekod dan kita perlu catat supaya kita boleh sebarkan kepada lebih ramai orang. Dan saya ingin memberi lebih banyak contoh. Contohnya penulis yang bernama Haji Abdul Ghani Azni bin Idris. Beliau telah menulis satu buku di mana beliau mengumpulkan hadis-hadis yang sahih berkenaan dengan keutamaan ilmu. Dan buku ni bertajuk, sebenarnya tajuk buku itu ialah Keutamaan Ilmu dan Para Ulama berdasarkan keterangan hadis-hadis sahih. Dan dalam buku yang sama juga beliau ada menghimpulkan banyak hadis-hadis yang tidak sahih. Jadi berdasarkan ini juga dikira dakwah ya, sebab dia telah pun menunjukkan hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang tidak sahih. Jadi ini merupakan dakwah bil kitabah. Dan seterusnya saya ingin bagi lagi satu contoh, iaitu Nuraini Ismail. Beliau telah menulis buku yang bertajuk Islam dan Komunikasi. Buku ini digunakan oleh kami sebagai pelajar sebagai buku teks. Jadi ini juga dikira sebagai dakwah kerana buku ini telah menerangkan banyak tentang ilmu-ilmu dalam komunikasi daripada perspektif Islam. Dan berdasarkan dua contoh yang saya telah sebutkan tadi, kedua-dua penulis ini profesional dan bersifat profesional. Pendekatan penyebaran bil kitabah ni bersifat lebih profesional. Namun bukan setakat pensyarah atau orang yang mempunyai latar belakang pendidikan yang hebat saja yang boleh menyebarkan ilmu. Malahan orang biasa saja juga boleh menyebarkan dakwah melalui bil kitabah, melalui media sosial. Contohnya pengguna-pengguna Twitter yang telah banyak menulis post-post di social media mereka lah. Contohnya saya ingin bagi contoh Ince Gabana, Adnin Roslan, X-Guy, Taliban Sentap dan Syukri Azizan. Kesemua pengguna-pengguna akaun Twitter ini mereka telah menulis banyak tentang penjelasan dalam Islam. Contohnya mereka telah menindas kritik yang diberikan oleh orang-orang atheist di negara ini. Contohnya X-Guy, pengguna media sosial Twitter X-Guy, beliau telah menindas kecaman daripada atheist. Dia telah menerangkan isu-isu perhambaan dalam Islam, dia telah menerangkan isu-isu poligami, dan dia juga telah menjelaskan isu perkahwinan antara Aisyah dan Nabi Muhammad. Semua ini merupakan kritikan yang diterima oleh orang Islam. Dan pengguna-pengguna Twitter ini, walaupun hanya menggunakan Twitter, mereka mampu menindas kesemua kritikan mereka. Namun begitu, walaupun dalam bentuk tulisan, saya ingin menegaskan bahawa kita masih lagi perlu berhati-hati dalam menyebarkan dakwah dalam bentuk tulisan. Kerana dalam bentuk tulisan, kita tak perlu berdepan dengan penonton atau pembaca. Jadi kita akan menjadi lebih berani untuk menulis pendapat kita. Dan apabila kita terlalu berani, kita kemungkinan akan menyebarkan tuduhan atau fitnah atau memburuk-burukkan orang lain. Seperti mana kita dapat lihat di media sosial dan juga kelatan-kelatan akhbar yang tidak menjaga isu sensitiviti terhadap orang lain. Jadi saya ingin membaca satu ayat daripada Al-Quran, surah An-Nur ayat 19, yang membawa maksud, sesungguhnya orang yang menghebahkan tuduhan buruk di kalangan orang beriman, mereka akan peroleh azab seksa tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat. Ingatlah, Allah lebih mengetahui segala perkara sedang kamu tidak mengetahuinya. Jadi itulah dia amaran daripada Allah kepada orang yang tidak kepada orang yang memberi tuduhan atau memburuk-burukkan orang lain.
Okey, saya rasa setakat itu saja. Kita akan bersama dengan Imran bin Kamsul dalam bentuk komunikasi yang terakhir, iaitu bilhal. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Muhammad Imran bin Kamsul, akan mengambil alih daripada saudara Muzamir untuk menerangkan tentang dakwah bilhal. Dakwah bilhal merupakan cara dakwah melalui tingkah laku, sikap ataupun perlakuan. Sebagai contoh, apabila seorang Muslim mempunyai tingkah laku yang baik serta sering berbuat kebaikan terhadap orang sekeliling, orang yang melihat perilaku tersebut akan merasa senang hati, lalu tertarik untuk belajar serta mencontohi Islam. Nabi Muhammad SAW amat terkenal dengan budi pekerti yang baik dan merupakan salah satu sebab umat manusia pada zaman itu mendekati Islam. Firman Allah SWT, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Daripada surah Al-Ahzab ayat ke-21. Ayat ini memberi gambaran bahawa Rasulullah mempunyai perilaku dan sempurna dan kita harus mencontohi Rasulullah SAW. Cara dakwah bilhal melalui akhlak juga dikenali sebagai qudwah hasanah, yang bermaksud teladan yang baik. Nabi Muhammad SAW merupakan contoh pendakwah terbaik bagi aspek ini kerana beliau terkenal dengan peribadi yang baik dan santun. Rasulullah juga hanya bercakap benar, menjaga amanah dengan baik dan sering menolong orang lain. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan apakah yang menghalang kamu, maka kamu tidak mahu berperang pada jalan Allah untuk menegakkan agama Islam dan untuk menyelamatkan orang-orang yang tertindas dari kaum lelaki, perempuan dan kanak-kanak, iaitu mereka yang selalu berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri Mekah ini yang penduduknya kaum kafir musyrik yang zalim, dan jadikanlah bagi kami dari pihakmu seorang pemimpin yang mengawal keselamatan agama kami, dan jadikanlah bagi kami dari pihakmu seorang pemimpin yang membela kami dari ancaman musuh. Surah An-Nisa ayat ke-75. Ayat ini mendorong umat Islam untuk membela saudara yang tertindas. Cara dakwah bilhal melalui hikmat ialah mengikut tuntutan Islam, iaitu berbakti serta menolong golongan yang dalam kesusahan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Apabila golongan yang mampu menolong golongan yang lemah, hal ini mampu membuka hati masyarakat untuk sering berbakti sesama mereka. Peningkatan taraf hidup dapat dilaksanakan setelah mendapat bantuan daripada pihak yang mampu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, jangan engkau sembahyang di masjid selama-lamanya, kerana sesungguhnya masjid Quba yang engkau bina, wahai Muhammad, yang telah didirikan atas dasar takwa dari mula wujudnya, sudah sepatutnya engkau sembahyang padanya. Di dalam masjid itu ada orang-orang lelaki yang suka mengambil berat, membersihkan, mensucikan dirinya, dan Allah mengasihi orang yang membersihkan diri mereka zahir dan batin. Maka adakah orang yang membangunkan masjid yang didirikannya di atas dasar takwa kepada Allah dan untuk mencari keredaan Allah itu lebih baik, ataukah orang yang membangunkan masjid yang didirikannya di tepi jurang yang hampir runtuh, lalu runtuhlah ia dengan membangunkannya ke dalam api neraka? Dan ingatlah, Allah tidak akan memberi hidayah petunjuk pada orang-orang yang zalim. Daripada surah At-Taubah ayat ke-108 dan ayat 109. Ayat ini menyatakan prasarana binaan Nabi Muhammad SAW merupakan cara dakwah yang dapat membawa ketakwaan kepada Allah. Cara dakwah melalui prasarana ini memudahkan umat Islam untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, aktiviti dakwah yang lain senang dijalankan apabila mempunyai prasarana yang sesuai. Hal ini menjadikan suasana dakwah lebih kondusif serta selesa.
itulah akhirnya penerangan saya tentang dakwah bilhal. Terima kasih kepada Ustaz Muaz dan rakan-rakan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.